Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid yang dikasihi sekalian. Baiklah ya, bertemu kita sekali lagi di dalam Bahasa Indah Bicara Cakna bersama Cikgu Zainab. Baiklah ya, pada hari ini ya, saya cuba untuk menerangkan tentang aspek tata bahasa. Baiklah, sebelum kita meneruskan pengajaran kita pada hari ini, mulailah kita berselawat dahulu. Pada hari ini cikgu cuba mengulas apa yang cikgu telah beri kepada anda semua, iaitu membina ayat. Jadi membina ayat ini adalah aspek tata bahasa. Baik, untuk tingkatan 1 ya, aspek tata bahasa ini cikgu menyentuh tentang apakah yang asas yang kita perlu tahu ya untuk membina ayat dengan betul dan tepat. Terlebih dulu cikgu mengucapkan tahniah dan syabas, juga ucapan terima kasih ya kepada semua ya murid cikgu yang telah menghantar tugasan tersebut, dan bolehlah cikgu menyemaknya. Baiklah, dapatan cikgu daripada semakan tersebut ya, keseluruhannya baik, alhamdulillah ya. Cikgu begitu bangga dengan anda kerana anda telah mengerti ya apa yang telah diajar sejak di bangku sekolah rendah lagi, dan bila ya anda naik ke sekolah menengah ya, kita cuma untuk kita segarkan kembali ataupun memantapkan lagi apa yang kita ataupun apa yang cikgu anda telah ajar. Baiklah, untuk itu ya, cikgu akan mengulas serba sedikit tentang apa yang cikgu beri, iaitu membina ayat daripada penjodoh bilangan. Baik, antara penjodoh bilangan yang terpilih untuk membina ayat ialah seperti ya sekuntum, selonggok, segerombolan, sejambak, sepasang, ya serawan, sekawan, ya sekeping, secubit ya. Jadi di sini ya, ada beberapa yang perlu cikgu beritahu kepada anda untuk penambahbaikan. Baik, kebanyakan anda itu ya alhamdulillah betul, tetapi ada beberapa sahaja yang perlu kita baiki. Baik, untuk kita membina ayat ya, sesuatu ayat itu yang penting adalah mesti ada subjek dan predikat, dan kita membina ayat mestilah ya ayat yang penyata, yang menunjukkan makna yang kita faham, dan ya kita perlu menjaga ayat ini dibina ya. Senang saja kita kalau kita nak membina ayat dengan betul, iaitu formulanya ialah adanya bisa ada SP. SP itu apa? Bisa ada subjek dan predikat. Bila ada subjek dan predikat, kemudian pembinaan ayat insya-Allah akan betul. Jadi dalam membina ayat ya, penjodoh bilangan ke kata ganda dan sebagainya ya, kita perlukan ayat yang lengkap, iaitu jangan tergantung, menggunakan ejaan yang betul ya, menulis ejaan yang betul, dan tanda bacaan yang betul ya, dan kita perlu menerangkan maksud itu yang kita faham ya. Okey, jadi sekarang ni cikgu bagi contoh ya antara beberapa yang cikgu dapati daripada tugasan yang diberikan kepada cikgu. Okey, yang pertama, penggunaan perkataan ataupun penggunaan penjodoh bilangan yang salah ataupun silap. Okey, yang pertamanya ialah tentang sejambak. Baik ya, sejambak amat sesuai ya dan betul hanya untuk sejambak bunga ya, sejambak bunga. Jadi ada juga beberapa anak murid cikgu yang katakan sejambak anggur ya. Jadi di sini sejambak anggur tu tidak tepat ya. Bila kita kata anggur ya, bentuk dia memang seperti sejambak ya. Sejambak itu sebenarnya banyak. Jadi bila katakan kalau anggur lebih sesuai untuk segugus anggur ya. Jadi sejambak khas ataupun sesuai, yang paling sesuai ialah untuk bunga, sejambak bunga ros, sejambak bunga mawar dan sebagainya. Dan keduanya ialah tentang segerombolan. Baik, tahniah kepada murid-murid cikgu yang betul dan tepat penggunaan segerombolan. Jadi segerombolan hanya digunakan untuk orang-orang yang jahat, yang tu yang mempunyai personality yang negatif, yang jahat ya, seperti penjenayah, pencuri, perompak, lanun. Segerombolan tu bermaksud sepasukan yang ramai. Jadi ada anak murid cikgu yang menulis ayat sebegini: segerombolan lelaki sedang makan nasi di restoran itu. Jadi di sini cikgu kata, okey, ayat tu dah betul, segerombolan lelaki sedang makan di restoran itu. Tetapi penggunaan segerombolan itu salah.
ya tak boleh segerombolan lelaki. Kalau dia kata segerombolan pencuri itu ataupun segerombolan perompak itu, segerombolan lanut itu, segerombolan pengganas itu. Itu lebih tepat, ya. Jadi di sini kita betulkan ya apa yang kita silap. Okey, yang juga yang agak banyak juga kesalahan yang cikgu dapati ialah tentang penggunaan selaras. Baik, selaras ya kita gunakan untuk senapang, ya. Walaupun cikgu tahu ya mungkin ada kekeliruan di situ, ya. Ada 3-4 orang ataupun 3-4 orang yang mengatakan selaras itu pistol, ya. Dia telah memegang ataupun dia telah mengambil pistol atau dan sebagainya, ya. Ayatnya betul, tetapi penggunaan penjodoh bilangan itu salah, iaitu kalau selaras mesti senapang. Ingat ya, kalau selaras misal maknanya penggunaan yang banyak. Dan akhir sekali ya, yang cikgu dapatan cikgu ya, peratus banyak kesalahan ialah penggunaan ayat-ayat penyata jadi mudah, ya. Ada subjek dan ada predikat, dan paling cikgu bangga dan cikgu mengucapkan tahniah bahawa tulisan anda begitu kemas dan mudah dibaca. Ingat ya, bahasa Melayu ya banyak menggunakan tulisan. Jadi tulisan itu ialah memudahkan guru atau pemeriksa ya nanti penyemak ketika anda mengambil peperiksaan PT3 ataupun SPM. Itu yang paling penting untuk memberi markah kepada anda. Di samping jawapan yang betul, tulisan juga memain peranan untuk anda mendapat markah yang baik, ya. Okey, itu saja. Dan ingat, formula membina ayat dengan betul apa-apa saja ayat ialah SP, iaitu subjek, predikat dan ayat tanda baca dia, ya. Ataupun kalau nak ingat kan SPA, subjek, predikat, ayat. Ayat dibina dengan ejaan yang betul, tanda baca yang betul dan sebagainya. Ingat, pastikan apabila kita membina ayat, berhati-hati dengan ejaan besar, kecil, ya, huruf besar, huruf kecil. Kalau kita memegang, senang je ejaannya MENJANG, tetapi ada juga yang silap MENJANG. Walaupun kita tengok keadaan itu atau perkara itu mudah, remeh, tapi itu mengambil berat, ya. Kita perlu mengambil berat kerana ini adalah mata pelajaran bahasa. Dari sudut ejaan dan sebagainya, tanda baca, ya, huruf besar, huruf kecil itu mesti diambil kira. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi siri yang akan datang.